Kajian ini adalah mengenai analisis terhadap kes rasuah dan ketirisan dalam perolehan kerajaan oleh penjawat awam. Perolehan kerajaan adalah pembelian, pajakan dan penyewaan barang-barang serta langanan kerja-kerja dan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Perolehan kerajaan mestilah diurus secara telus, adil dan saksama serta mematuhi prosedur perolehan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Salah satu permasalahan utama yang terdapat dalam kajian ini adalah rasuah dalam menguruskan perolehan kerajaan. Perkara ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ialah penyalahgunaan kuasa. Terdapat segelintir penjawat awam yang didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP menyebabkan ketirisan dalam perolehan kerajaan. Antaranya, membuat keputusan dalam proses perolehan demi kepentingan sendiri berdasarkan kuasa dan kedudukan yang dimiliki dalam organisasi. Ini menunjukkan kelemahan integriti dalam kalangan penjawat awam menyebabkan wujudnya kegiatan rasuah dalam menguruskan perolehan kerajaan. Metodologi kajian yang kami gunakan dalam kajian ini adalah mencari dan mengumpulkan data sekunder melalui kajian-kajian lepas secara dalam talian berkenaan dengan kes perolehan kerajaan. Kajian lepas mendapati bahawa ketirisan perolehan kerajaan semakin berleluasa dan kritikal pada masa kini. Statistik bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia menunjukkan pada 2018 adalah sebanyak 418 kes, pada tahun 2019 adalah sebanyak 525 kes, pada tahun 2022 sebanyak 467 kes, tahun 2021 adalah sebanyak 411 kes dan pada tahun 2022 adalah sebanyak 323 kes, manakala pada tahun 2023 setakat bulan September mencatat sebanyak 434 kes rasuah. Kegiatan rasuah ini sememangnya boleh memberikan kesan negatif dan serius kepada penjawat awam dan ini termasuk impak peribadi, profesional dan sosial. Pengenalan, rasuah adalah pembunuhan halus reputasi penjawat awam. Pengurus Besar Kanan Bahagian Operasi Institut Integriti Malaysia iaitu IIM, dia menyatakan bahawa walaupun hanya seorang daripada 1.6 juta penjawat awam dia melakukan rasuah, ia masih sesuatu perkara yang perlu diambil kira. Ini kerana rasuah melibatkan penjawat awam akan mengakibatkan kesan negatif yang merugikan negara, rakyat, menjejaskan imej dan reputasi kerajaan dan ia juga akan mengancam keselamatan negara. Ketua Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia iaitu SPRM, Datuk Seri Azam Baki, dia menyatakan bahawa kes rasuah yang melibatkan ketirisan perolehan kerajaan membabitkan penjawat awam ni semakin meningkat. Kes ketirisan perolehan kerajaan dia sering berlaku di agensi kerajaan dan dia merangkumi 50% daripada kerja-kerja siasatan SPRM membabitkan kes-kes pengenaan. Jika penjawat awam ini tidak mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP perolehan, Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu JPA akan memberikan amaran dan mengenakan tindakan yang tegas. Untuk menghalang rasuah dan penyalahgunaan kuasa, kajian lanjutan dan usaha perlu dipertingkatkan. Penyataan masalah yang pertama adalah penyelewengan kuasa dalam pengambilan keputusan. Faktor utama penyelewengan kuasa dalam pengambilan keputusan adalah disebabkan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard iaitu SOP. Di mana pemimpin yang tidak bermoral dia mungkin akan memanipulasikan penilaian projek-projek untuk memberikan keutamaan kepada pihak yang mempunyai hubungan ataupun kumpulan yang tertentu tanpa mengambil kira kualiti sebenar projek tersebut. Kesan dia merugikan organisasi, menyebabkan kerugian kewangan, kehilangan kepercayaan awam dan akan mengurangkan keberkesanan operasi. Kedua adalah menilai hubungan di antara ketirisan perolehan kerajaan dengan elemen rasuah, termasuk impaknya terhadap nilai perolehan kerajaan. Ketirisan perolehan kerajaan dan rasuah ni merupakan perkara yang sering berkait rapatlah dalam konteks pengurusan kewangan dan tadbir urus kerajaan. Dalam usaha untuk mencapai rasuah ataupun mendapatkan ganjaran peribadi, pihak yang terlibat dia boleh memanipulasikan nilai kontrak perolehan kerajaan. Ini boleh melibatkan pembayaran yang berlebihan untuk perkhidmatan atau pembarangan. Dia menyebabkan ketirisan wang awam. Kaitan antara ketirisan perolehan kerajaan dan rasuah mencipta lingkungan yang berbahaya bagi kelestarian sumber kewangan negara.
objektif kajian. Secara khususnya ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes rasuah dalam proses perolehan kerajaan dan punca-puncanya. Seterusnya mengenal pasti dan menilai keberkesanan prosedur operasi standard yang sedia ada dalam mengawal dan mencegah rasuah dalam perolehan kerajaan. Yang ketiga adalah mengenal pasti sebarang kelemahan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan SOP perolehan yang mungkin memberi peluang kepada penyalahgunaan. Dan akhir sekali menganalisis ketirisan perolehan kerajaan dan mengidentifikasi pola-pola yang mungkin menunjukkan trend penyalahgunaan. 4.0 Metodologi kajian. Kami telah menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan kita tinggal mencari dan mengumpulkan maklumat. Data sekunder yang digunakan ini dapat memudahkan urusan pengumpulan maklumat untuk kajian ini dan kami telah menggunakan data sekunder ini untuk mencari kajian-kajian lepas di atas talian dan menggunakan website Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pembantangan ini mengenai isu rasuah dan ketirisan perolehan kerajaan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi negara. Kajian lepas menunjukkan peningkatan keprihatinan terhadap dua fenomena ini. Aspek kritikal dalam rasuah adalah kekurangan kecakapan dan ketulisan dalam sistem pengawasan di badan kerajaan. Sementara ketirisan perolehan kerajaan menimbulkan kebimbangan akibat pengurusan kewangan yang tidak efisien dan pelaksanaan projek yang tidak berkesan. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, kekurangan pertanggungjawaban dan kesalahan dalam sistem pengawasan turut meruncingkan masalah ini. Penyelesaian memerlukan tindakan bersepadu, termasuk reformasi institusi anti rasuah untuk memastikan kebebasan, integriti dan kecekapan mereka tanpa campur tangan politik. Peningkatan pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana awam perlu diwujudkan melalui penilaian prestasi projek dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Langkah tambahan termasuklah peningkatan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan melibatkan masyarakat awam dan sektor swasta, pelaksanaan sistem pengurusan keuangan yang lebih efektif dan peningkatan kesedaran mengenai akibat negatif rasuah dan ketirisan. Peranan besar masyarakat dalam pemantauan dan penyelidikan proses kerajaan juga diperlukan melalui penubuhan badan bebas dan mekanisme pelaporan. Kesedaran masyarakat terhadap hak mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak berkuasa menjadi aspek penting dalam memupuk budaya integriti. Melalui perubahan menyeluruh dan bersepadu, diharapkan negara dapat mencapai transformasi positif dalam menangani masalah rasuah dan ketirisan perolehan kerajaan. Kerjasama antara pihak kerajaan, sektor swasta dan masyarakat awam menjadi kunci untuk mencapai transformasi yang berkesan dan mencipta sistem yang lebih bersih dan efisien dalam pentadbiran dan pengurusan sumber negara. Seterusnya 6.0 Dapatan dan analisis kajian. Jadual di bawah menunjukkan analisis kajian mengenai data dan peratus bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia sepanjang tempoh 6 tahun iaitu daripada tahun 2018 hingga tahun 2023 setakat bulan November. Okey, carta ini menunjukkan statistik peratus bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia. Kita lihat peratusan bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam pada tahun 2018 berjumlah 418 kes bersamaan 46.7%. Menurut laporan pelibatan rasuah 2017-2018, antara faktor terbesar yang menyumbang kepada peningkatan rasuah pada tahun tersebut adalah berpunca daripada penerimaan suapan dari orang awam kepada kaki tangan kerajaan seperti PDRM, JIM, JKDM dan JPJ. Statistik bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia ini seterusnya menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 berbanding pada tahun 2018 iaitu sebanyak 525 kes bersamaan 47.68%. Kes rasuah ini terus meningkat berpunca daripada terdapatnya penjawat awam yang meminta dan menerima rasuah berkait dengan Seksyen 16 dan 17-A di bawah Akta SPRM 2009 dan juga menawar dan memberikan suapan yang dikaitkan dengan Seksyen 17B di bawah akta yang sama. Bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam 2020 ialah 467 kes bersamaan 46.69%. Kesalahan tertinggi direkodkan adalah menerima rasuah dan diikuti tuntutan palsu yang menjejaskan perolehan kerajaan. Pada tahun 2021, bilangan kes rasuah dalam penjawat awam semakin berkurang daripada tahun sebelumnya iaitu sebanyak 411 kes bersamaan 4830%. Kesalahan tertinggi yang melibatkan kesalahan memberi rasuah diikuti salah guna kuasa. Tahun 2021 juga SPRM berjaya membongkar kes rasuah berprofil tinggi yang melibatkan individu berkedudukan tinggi. Statistik bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia pada tahun 2022 adalah sebanyak 323 kes bersamaan 35.53%.
yang melibatkan kes penyalahgunaan kuasa dan masalah integriti pegawai perolehan. Ada juga antara segelintir penjawat awam yang menjadikan jawatan yang disandang sebagai lubuk untuk mencari duit dan tanpa malu hidup bergelumang dengan rasuah dan salah guna kuasa. Akhir sekali, statistik bilangan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam di Malaysia bagi tahun 2023 setakat bulan November menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 iaitu sebanyak 434 kes bersamaan 38.54%. Faktor terbesar yang menyumbang kepada kes rasuah pada tahun ini ialah disebabkan oleh kes meminta dan menerima rasuah oleh penjawat awam, terutamanya bahagian penguat kuasa. Terdapat antara orang awam yang memberi suapan yang tinggi kepada penguat kuasa seperti JPJ, Kastam dan Polis agar mereka tidak dikenakan sebarang tindakan undang-undang ke atas mereka. Akhir kata, rasuah boleh memberi kesan yang serius kepada penjawat awam dan melibatkan impak pribadi, profesional dan sosial. Seterusnya akan merosakkan kepercayaan awam. Kepercayaan yang merosot boleh menghambat pertumbuhan ekonomi, menghalang pelaksanaan undang-undang dan merumitkan penyediaan perkhidmatan awam. Assalamualaikum. Nama saya Raja Darah Izzati binti Raja Muhammad Kamarupani, nombor matrik 293761. Saya akan sambung kepada aliran penyiasatan yang melibatkan peranan Ketua Audit Negara, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang, Awam PSC dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM. Pertama sekali, Ketua Audit Negara KAN memainkan peranan yang penting dalam penyiasatan kes ketirisan dan pelanggaran SOP perolehan. Ketua Audit Negara adalah pegawai yang bertanggungjawab untuk menjalankan audit terhadap perbelanjaan kerajaan dan melaporkan hasil audit kepada Parlimen. Laporan Ketua Audit Negara bertujuan untuk memastikan akaun dan transaksi kewangan kerajaan disusun dan direkod dengan betul. Kemudian, laporan Ketua Audit Negara akan diserahkan kepada Yang di-Pertua Agong dan Parlimen untuk diteliti dan dibincangkan. Dalam kes ini, Ketua Audit Negara akan memulakan penyiasatan awal untuk mengenal pasti isu-isu yang berkaitan. Penyiasatan awal ini melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen perolehan seperti kontrak dan rekod pembayaran. Ketua Audit Negara juga akan mengadakan temu bual dengan pegawai-pegawai yang terlibat dalam perolehan tersebut untuk mendapatkan penjelasan dan maklumat. Di samping itu, Ketua Audit Negara juga boleh meminta bantuan daripada agensi-agensi lain seperti PAC dan SPRM untuk menyokong penyiasatan mereka. Seterusnya, Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Awam iaitu PAC. PAC terdiri daripada ahli-ahli parlimen dari pelbagai ahli politik yang bertujuan untuk mengawasi pengurusan kewangan kerajaan. PAC merupakan sebuah jawatan kuasa parlimen yang ditubuhkan di bawah perkara 107 Perlembagaan Persekutuan. PAC juga akan mengadakan pendengaran awam dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Mereka akan meminta penjelasan daripada pihak yang terlibat dan mengumpul bukti-bukti untuk menentukan sejauh mana pelanggaran tersebut berlaku. PAC juga boleh memanggil saksi-saksi untuk meminta dokumen-dokumen berkaitan untuk membantu dalam penyiasatan. Akhir sekali, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM bertanggungjawab untuk menyiasat kes-kes rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam pentadbiran awam dan swasta. SPRM juga bertanggungjawab untuk mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahayanya rasuah. SPRM juga merupakan sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Dalam kes ini, apabila terdapat sebarang kes rasuah dalam penjawat awam, SPRM akan menjalankan penyiasatan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. SPRM akan mengumpul bukti dan keterangan daripada saksi, dokumen, rekod, data, harta dan sebagainya. SPRM juga boleh menggunakan kuasa-kuasa yang diberikan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 seperti menangkap, menahan, merampas, menyita, menggeledah serta memeriksa. Sekiranya terdapat bukti yang mencukupi, SPRM akan merangka pertuduhan dan membawa pesalah ke mahkamah. SPRM akan bekerjasama dengan peguam negara dan pendakwa-pendakwa dalam proses perbicaraan. Sekiranya pesalah disabitkan bersalah, mahkamah akan menjatuhkan hukuman yang sesuai seperti penjara, denda dan sebat. SPRM juga akan memberikan nasihat atau cadangan kepada jabatan atau agensi yang terlibat untuk memperbaiki sistem atau prosedur yang lemah atau berisiko tinggi terhadap rasuah.
Secara rumusannya, kes rasuah dan ketirisan dalam perolehan kerajaan oleh penjawat awam semakin berleluasa di negara kita. Pelanggaran SOP perolehan kerajaan berlaku menyebabkan wujudnya salah urus perolehan, kecuaian pegawai, kesilapan dalam pembekalan, rasuah, penyelewengan dan salah guna kedudukan. Kelemahan integriti dan accountability dalam kalangan penjawat awam juga menyebabkan wujud sifat endah tidak endah pegawai yang terlibat, tidak terperinci dalam melaksanakan sesuatu kerja dan cuai dalam menguruskan perolehan. Kelemahan accountability juga menyebabkan wujudnya perasaan tidak takut untuk melakukan kegiatan rasuah serta tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Kesannya, individu tertentu akan cenderung untuk menyalahgunakan kuasa mereka demi kepentingan sendiri berdasarkan jawatan dan kuasa yang dimiliki dalam organisasi. Pegawai awam yang terlibat dalam menguruskan perolehan perlulah lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas mereka dengan mematuhi SOP perolehan yang telah ditetapkan. SPRM sentiasa memberi perhatian yang serius terhadap laporan yang dibuat oleh Ketua Audit Negara yang dibentangkan di Parlimen, dan SPRM juga akan mengambil tindakan bagi masalah yang melibatkan perkara yang menjadi kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Selain itu, SPRM juga bekerjasama dengan Jabatan Audit Negara. Kerjasama ini merangkumi perkongsian maklumat antara kedua-dua agensi, mengesan dan menyiasat kesalahan-kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Walau bagaimanapun, Ketua Audit Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Awam mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi dan memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah rasuah dan ketirisan dalam perolehan kerajaan.